Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung dengan bahagian kedua bab 7 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu kita akan fokus kepada 7.2 garis lurus lari dan garis lurus serenjang. Jadi sebelum kita lihat topik tersebut, kita perlu imbas kembali asas yang kita perlukan. Jadi asas yang kita perlukan kita sudah belajar persamaan garis lurus ni semasa bab 9 tingkatan 3. Dan hari ini kita akan imbas kembali dulu asasnya sebelum kita lihat topik untuk matematik tambahan ini. Jadi persamaan umum untuk garis lurus anda perlu ingat adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M kita itu adalah kecurunan dan C itu adalah pintasan Y. Jadi untuk bahagian ni kita akan banyak gunakan nilai M ini iaitu kecurunan. Dan anda perlu ingat macam mana kita nak kirakan kecurunan kalau kita diberikan dua koordinat. Iaitu kita perlu ingat Y2 tolak Y1. Y2 itu maksudnya adalah titik 2 tolak dengan titik 1 lah. Jadi Y itu akan di atas iaitu jarak yang menegak ini bahagi dengan jarak yang melintang ini iaitu X2 tolak X1. Kalau kita pilih satu koordinatnya sebagai X2, Y2, anda ingat dia mesti diletakkan di depan. Dan jangan ada satu di depan, satu di belakang. Jadi untuk mengira itu, anda mesti ikut rumus ini. Jadi anda akan tolakkan sama ada negatif atau positif pun tak apa. Anda perlu ingat kalau anda pilihkan satu pasangan tu di depan, kedua-dua X dan Y itu perlu di depan. Tolak dengan XY yang satu lagi. Jadi Y itu di atas, X tu di bawah. Jadi selepas kita tahu asasnya, kita akan lihat dulu apa yang isi penting yang kita akan belajar untuk topik ini. Jadi untuk bahagian ni kita perlu bezakan antara dua bahagian ni iaitu apa bezanya garis lari dengan garis serenjang. Jadi di sini sebenarnya garis lari itu anda mesti perlukan sekurang-kurangnya dua garis lurus baru anda akan nampak adakahnya selari atau serenjang. Jadi untuk garis lari itu anda perlu ingat yang isi paling penting adalah kecurunannya akan sama. Maka apabila anda ada dua persamaan iaitu M1X tambah dengan C dengan persamaan kedua tu M2X tambah C, kecurunan di sini adalah sama. Manakala untuk garis serenjang tu anda perlu tahu garis serenjang tu maksudnya dia akan hasilkan 90 darjah di sini. Jadi apabila kita ada garis serenjang, hasil darab kecurunannya ialah negatif 1 iaitu kita darabkan dua kecurunan tu kita akan dapat hasilnya adalah negatif 1. Jadi ini adalah yang utama untuk bahagian ni. Jadi untuk video saya tidak akan terangkan macam mana kita dapat keadaan seperti ini. Tetapi saya akan utamakan macam mana kita gunakan dua ciri ini untuk kita selesaikan soalan. Jadi jenis soalan yang kita akan nampak untuk bahagian ni biasanya terdiri daripada 3 jenis utama ini. Iaitu jenis soalan yang pertama itu adalah yang paling biasa, iaitu tentukan sama ada suatu pasangan garis lurus tu ialah selari atau serenjang. Jadi macam mana kita nak tentukan dia selari atau serenjang? Sebenarnya kita hanya perlu ambil kecurunan untuk kedua-dua garis tu dan kita bandingkan. Adakah dia akan hasil sama atau satu lagi adalah hasil darabnya negatif 1. Kalau yang sama, dia adalah selari. Kalau yang hasil darab jadi negatif 1, dia adalah serenjang. Jadi begitu saja untuk jenis soalan pertama. Jenis soalan kedua adalah diberi pasangan garis lari atau serenjang. Kita akan diminta untuk carikan nilai satu huruf. Jadi huruf tu akan terlindung dalam persamaan tu lah. Atau dalam salah satu titik tu kita diminta untuk mencarinya. Diberi cirinya iaitu sama ada pasangan garis tu adalah selari atau serenjang. Dan yang ketiga itu adalah yang soalan yang lebih panjang iaitu kita akan diminta untuk cari persamaan baru. Diberi beberapa titik koordinat dan juga cirinya iaitu sama ada dia selari atau berserenjang. Jadi begitulah jenis soalan yang utama kita akan nampak untuk bahagian ni dan saya sediakan beberapa contoh untuk kita bincangkan satu persatu. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut selari atau serenjang antara satu sama lain. Jadi saya imbas kembali, kalau kita nak cari selari itu, kita hanya perlu tentukan M1 sama dengan M2, iaitu kecurunannya adalah sama. Manakala untuk serenjang tu, kita hanya perlu nampak M1 darab M2 negatif 1. Jadi kita hanya perlu susun semula persamaan tu menjadi keadaan Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu kita ambil nilai M-nya untuk kita bandingkan.
Jadi soalan yang pertama ni kita perlu susun dahulu. Jadi kita ada 4x tambah 6y sama dengan 18. Jadi perhatikan, bandingkan dengan persamaan umum kita, y itu akan kekal di depan. Maksudnya kita akan pindahkan 4x tu ke belakang. Jadi negatif 4x tambah 18. Lepas tu kita perlu pindahkan 6 tu. Jadi apabila kita pindah 6 tu, darab akan jadi bahagi. Jadi kita hanya bahagikan semua dengan 6. Selepas tu kita perlu pemudahkan sebab 4 dan 6 tu boleh bahagi 2. Kita akan jadi negatif 2x per 3. Dan kita punya 18 bagi 6 tu kita akan dapat ni 3. Jadi kita punya M1 tu kita akan dapat negatif 2 per 3. Kita punya M tu adalah nilai yang di depan X kita. Jadi ini adalah kita punya M1. Jadi kita akan buat yang sama untuk persamaan kedua. Jadi tulis semula persamaan tu. Selepas tu pindahkan yang X ke sebelah. 3Y sama dengan negatif 2X. Jadi Y tu 3 tu pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi kita akan dapat M2 kita adalah negatif 2 per 3. Jadi perhatikan nilai ini adalah sama. Maka di sini kita hanya perlu tahu ni sama, maksudnya adalah selari. Dua garis tu adalah selari. Macam tu sahaja. Jadi yang penting adalah kita dapatkan nilai kecerunannya dan kita bandingkan. Kalau sama, dia adalah selari. Jadi mari kita lihat contoh kedua. Jadi contoh kedua sama juga. Kita akan susun semula persamaan tu menjadi keadaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau anda sudah lupa macam mana susun, anda boleh lihat lebih contoh dalam bab 9 tingkatan 3 yang sudah saya hasilkan videonya. Jadi saya akan tag video tu pada bahagian penerangan dan juga video ni lah. Kalau anda nak lebih contoh, anda boleh rujuk bahagian tu. Jadi sama juga kita akan susun semula persamaan tu. Jadi bahagian ni X tu sudah di sebelah ni. Apa yang kita buat, kita hanya perlu pindahkan 3 sahaja. Darab jadi bahagi. Dibagi 3, kita dapat ni adalah 3. 6 bahagi 3, 2x tambah 3. Jadi kita ambil M1 sama dengan 2. Selepas tu kita akan buat sama juga untuk kesamaan kedua. Susun semula. Jadi pindahkan 2x ke sebelah. Di sini tak ada tanda tu, maksudnya dia sebenarnya adalah tambah. Jadi tambah pindah ke sebelah jadi tolak. Jadi kita ambil 12 kekal. Lepas tu pindahkan 4. Jadi 4 ni darab jadi bahagi. Jadi di sini dapat 12 bagi 4. Y sama dengan pemudahkan negatif 1 per 2 X tambah dengan 3. Jadi kita ambil M2 tu kita dapat negatif 1 per 2. Jadi perhatikan di sini M1 dan M2 tu jelas sekali dia bukan sama dengan. Jadi kalau bukan sama dengan tu, dia bukan selari. Jadi kita cuba uji adakah hasil darabnya jadi negatif 1. Jadi kita tulis semula M1 M2 sama dengan 2 darab dengan negatif 1 per 2. Jadi di sini kita akan dapat pembudakan ni dapat negatif 1 sahaja. Jadi ini maksudnya adalah berserenjang. Jadi macam tu sahaja. Jadi sebenarnya apa yang penting untuk bahagian ni adalah kita mampu untuk susun semula persamaan tu dengan betul. Lepas tu kita ambil kecurunannya dan banding. Kalau dapat sama, dia adalah selari. Kalau dapat hasil darabnya negatif 1, dia adalah berserenjang. Ya, berserenjang maksudnya adalah dua garis tu dalam keadaan seperti ini, iaitu 90 darjah. Jadi mari kita lihat jenis soalan seterusnya. Jadi jenis soalan seterusnya kita melibatkan mencarikan satu huruf, iaitu pasangan garis lurus berikut adalah selari dengan keadaan P ialah pemalah. Cari nilai P. Jadi di sini kita ada diberi tahu ni adalah selari. Maksudnya kita punya M1 sama dengan M2, iaitu kecurunan kita adalah sama. Jadi apa yang kita buat adalah sama seperti tadi, iaitu kita akan susun semula persamaan tu dalam bentuk umum, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi pindahkan ini tambah jadi tolak. Lepas tu tambah 5. Nah, kita sudah susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M1 kita dapat negatif 4. Selepas tu kita buat yang sama juga. Perhatikan kita punya P tu di depan X, iaitu P tu sebenarnya sebahagian daripada kecurunan. P
pindahkan ni, tambah jadi tolak. Jadi kita akan dapat M2 tu adalah negatif 2P. Disebabkan dia adalah selari, jadi kita tahu ni adalah sama. Jadi keturunan kita sama tu, maksudnya ini negatif 4 sama dengan negatif 2P. Maka kita punya P itu adalah negatif 4 bagi negatif 2, iaitu dapat 2. Jadi nilai P kita adalah 2 sahaja untuk bahagian ni. Dan mari kita lihat soalan seterusnya. Pasangan garis lurus berikut adalah berserenjang antara satu sama lain. Cari nilai pemalah K. Jadi kalau berserenjang, kita perlu tahu hasil darabnya adalah negatif 1. Jadi sama juga kita akan susun semula persamaan tu jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Selepas tu baru kita bandingkan keturunan kita. Jadi di sini kita ada persamaan yang bentuk seperti ini. Anda perlu mampu untuk susun semula. Jadi macam mana kita susun semula ini adalah kita perlu hilangkan dulu penyebut ni. Jadi kita perlu darabkan dengan gandaan sepungnya terkecil, iaitu nombor yang boleh hapuskan penyebut 2 dan 3. Jadi 2 dan 3 tu gandaan sepungnya terkecil tu adalah 6, iaitu 2 darab 3. Jadi di sini kita perlu darabkan semua ni dengan 6. Jadi di sini X per 2 darab 6, Y per 3 darab 6 dan 1 darab 6. Jadi di sini kita akan hapuskan ini, kita dapat ni adalah 3. Ini pula dapat 2. Jadi kita tulis semula ni 3X tambah 2Y sama dengan 6. Selepas tu buat yang sama, pindahkan 3X kita ke sebelah, 2Y sama dengan negatif atau tolak 3X tambah 6. Selepas tu kita perlu pindahkan 2. 2 ini adalah darab Y, maka pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Maka sebelah kiri ini kita akan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Jadi kita akan bahagikan sebelah kanan tu semua dengan 2. Negatif 3 bagi 2 X dan 6 bahagi 2. Jadi kita permudahkan lagi Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah 3. Jadi nilai yang kita akan ambil adalah nilai yang di depan X tu, iaitu keturunan untuk persamaan pertama ni, iaitu negatif 3 per 2. Selepas tu kita akan ulang langkah yang sama untuk persamaan kedua, di mana kita nak carikan apakah nilai di depan X tu, iaitu keturunan untuk persamaan kedua ni. Tulis semula persamaan kita. Selepas tu kita perhatikan yang satu-satunya yang perlu kita pindah adalah K, iaitu K darab Y. Jadi darab tu pindah sebelah jadi bahagi. Jadi kita hanya tulis semula aja 5 bahagi K. Selepas tu kita ambil keturunan tu adalah yang di depan X ni, iaitu keturunan kedua tu adalah 2 per K. Jadi selepas kita berjaya untuk mencarikan keturunan persamaan 1 dan 2, kita hanya gunakan maklumat daripada soalan, iaitu dua garis ni adalah berserenjang. Kalau dia berserenjang, kita tahu hasil darab kedua-dua keturunan ni adalah negatif 1. Jadi kita hanya gantikan, kita ambil keturunan negatif 3 per 2 darab dengan 2 per K sama dengan negatif 1. Jadi kita hanya permudahkan di sini 2 dan 2 tu bahagi jadi 1, dan 3 dengan K tak boleh buat apa-apa, maka kita darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Negatif 3 darab 1 negatif 3, 1 darab K itu K sama dengan negatif 1. Selepas tu kita pindahkan K ke sebelah, daripada bahagi jadi darab, jadi negatif 3 sama dengan negatif K. Dan negatif tu kita boleh buang dengan bahagikan semua dengan negatif. Maka kita ambil K tu sama dengan 3. Sebenarnya soalan 3 ni sama dengan soalan 2. Cuma yang bezanya adalah maklumat daripada soalan tu, iaitu bahagian ni adalah berserenjang. Dan tadi itu adalah selari. Jadi begitulah jenis soalan ni. Jadi mari kita teruskan dengan contoh seterusnya. Jadi bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah A 23, B negatif 32 dan C 12A. Cari nilai pemalah A jika AB berserenjang dengan BC. Jadi bahagian ni kita nampak ni adalah titik koordinat sahaja. Dia tidak berkaukan kita persamaan. Jadi macam mana kita selesaikan soalan ni adalah kita mesti kirakan dahulu keturunan daripada titik koordinat kita. Iaitu kita perlu gunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, iaitu asas yang saya bincangkan tadi. Jadi di sini kita lihat dahulu AB berserenjang
dengan BC. Jadi di sini maklumatnya adalah kita punya keturunan AB darab dengan keturunan BC itu akan dapat negatif 1. Jadi ini adalah penyelesaian kita. Jadi kita mesti carikan kita punya keturunan untuk AB dan keturunan BC dan kita darabkan. Selepas tu kita cuba carikan nilai huruf A itu daripada maklumat ini. Jadi carikan MAB, keturunan AB sama dengan kita punya Y2. Jadi pilih mana-mana satu sebagai Y2 pun tak apa. Jadi di sini saya pilih 2 dan negatif 3. Selepas tu 2 tolak 3. Negatif 3 tolak 2. Jadi kita dapat ni adalah negatif 1 per negatif 5 iaitu 1/5. Selepas tu kita punya keturunan BC sama juga. Saya pilihkan A dan 12 tu sebagai depan. A tolak 2 dan 12 tolak negatif 3. Jadi di sini saya akan dapat A tolak 2 per 12 tambah 3 iaitu A tolak 2 per 15. Jadi selepas saya dapatkan keturunan untuk MAB dan MBC itu, saya akan darabkan mereka tu dengan jadi negatif 1. Jadi saya hanya perlu tuliskan hasil darab mereka 1/5 darab dengan A tolak 2 bahagi 15 sama dengan negatif 1. Jadi di sini saya perlu pemudahkan untuk selesaikan dan carikan nilai A. Jadi 1 darab dengan A tolak 2, jadi saya akan dapat A tolak 2. 5 darab 15 tu dapat 75 sama dengan negatif 1. Selepas tu saya perlu pindahkan 75 ke sebelah. Daripada bahagi dia akan jadi darab. Jadi 75 darab negatif 1 negatif 75. Dan selepas tu pindahkan tolak 2 ke sebelah. Tolak itu akan jadi tambah 2. Dan hasil untuk A itu adalah negatif 73. Jadi begitulah jenis soalan ni. Dan soalan ni, apa beza soalan ni dengan tadi adalah yang tadi itu kita diberi persamaan. Kita hanya perlu susun semula kepada bentuk arm iaitu Y sama dengan MX tambah C. Dan soalan ni kita diberi titik koordinat. Jadi kalau kita diberi titik koordinat, kita mesti gunakan rumus untuk keturunan tu untuk mencarikan keturunan. Lepas tu kita bandingkan. Kalau dia bagi tahu selari, keturunannya sama. Kalau diberitahu serenjang, kita perlu tahu hasil darabnya adalah negatif 1. Jadi begitulah jenis soalan ni. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang terakhir, iaitu soalan di mana kita perlu bentukkan persamaan baru. Jadi biasanya bahagian ni adalah bahagian untuk penyelesaian masalah lah. Jadi mari kita lihat pula soalan ni. Diberi P43, Q sifar 1 dan R negatif 25. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P dan selari dengan QR. Jadi inilah maklumat yang kita perlu tahu, selari dengan QR dan melalui titik P. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah untuk satu persamaan tu adalah Y sama dengan MX tambah C. Untuk kita selesaikan soalan ni, kita mesti carikan keturunan dahulu. Lepas tu ganti masuk P itu untuk carikan nilai C. Jadi kita carikan dulu keturunan untuk QR. Jadi saya akan tuliskan seperti ini, keturunan QR sama dengan jadi QR tu Y tolak Y, jadi 5 tolak 1 negatif 2 tolak sifar, dapatnya 4 bahagi negatif 2 iaitu negatif 2. Selepas kita ada keturunan tu, disebabkan dia selari, maksudnya keturunan untuk garis baru kita adalah sama. Maksudnya kita hanya perlu ganti masuk ke persamaan tu, Y sama dengan negatif 2X tambah C. Sebab kita sudah berjaya untuk carikan keturunan. Sekarang apabila kita ada keturunan sudah, kita akan carikan pintasan Y kita iaitu C. Jadi macam mana cari C? Kita akan gunakan titik P iaitu apabila X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. X 43 tu datangnya daripada titik P kita. Jadi masukkan ke dalam persamaan ni. 3 sama dengan negatif 2 darab 4 tambah C. Jadi selesaikan ni, kita akan dapat nilai untuk C. Iaitu C itu tolak 8 tu pindah sebelah, akan jadi tambah 8. Jadi C kita sama dengan 11. Jadi persamaan baru kita adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 11.
Jadi sebenarnya soalan ni hampir serupa dengan apa yang kita belajar dahulu. Cuma lihat anda masih ingat atau tidak. Jadi kita lihat pula soalan B. Persamaan garis lurus yang melalui titik A dan berserenjang dengan QR. Jadi di sini kita ada berserenjang dengan QR. Ya, jadi anda perlu tahu M1 darab M2 tu sama dengan negatif 1. Jadi pertama sekali, sama juga kita carikan kecurunan untuk QR dulu. Iaitu kita sudah tahu kecurunan QR tu negatif 2. Maka kecurunan baru tu adalah negatif 1 bagi negatif 2. Jadi saya akan pergi muka surat seterusnya untuk carikan. Jadi pertama sekali kita perlu tuliskan dahulu, disebabkan berserenjang, kita perlu tahu M1 darab M2 tu sama dengan negatif 1. Disebabkan kita sudah ada kecurunan untuk QR iaitu negatif 2. Kecurunan yang kedua tu atau kecurunan untuk kita punya persamaan baru tu adalah sama dengan jadi kita perlu pindahkan negatif 2 ke sebelah. Negatif 1 bagi negatif 2 sama dengan 1/2. Jadi ini adalah kecurunan untuk persamaan baru kita iaitu Y sama dengan 1/2X tambah C. Jadi seperti soalan A itu, kita perlukan nilai titik yang dilalui itu untuk carikan nilai C. Jadi titik yang dilalui itu adalah R. Jadi R itu adalah negatif 2, 5. Jadi saya akan tulis semula apabila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 5. Jadi saya akan tulis semula ni 5, 1/2 darab negatif 2 tambah C. Jadi C kita ni, kita perlu selesaikan ni 1/2 darab negatif 2 dapat negatif 1 tambah C. Pindahkan tolak 1 tu, 5 tambah 1 sama dengan C. C sama dengan 6. Jadi persamaan kedua tu kita dapat Y sama dengan 1/2X tambah C iaitu 6. Jadi kita sudah selesaikan dua persamaan ni. Tapi belum habis lagi ya. Sebab kenapa? Sebab seterusnya cari koordinat X dengan keadaan dua garis itu bersilang. Kalau nak cari bersilang tu, maksudnya dia akan bertemu. Jadi bertemu tu kita perlu selesaikan persamaan linear serentak ni lah. Jadi kita lihat, kita perlu tulis semula tu kedua-dua persamaan tu. Jadi persamaan pertama tu Y sama dengan negatif 2X tambah 11. Jadi saya akan tuliskan di sini. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 11. Ini persamaan 1. Dan persamaan 2 kita adalah Y sama dengan 1/2X tambah 6. Disebabkan dia sudah susun dalam bentuk yang sama dengan Y, di sini saya sebenarnya boleh gunakan kaedah penghapusan, iaitu saya tolakkan untuk carikan X dulu. Jadi 1 tolak 2. Y tolak Y itu saya akan dapat sifar. Jadi sifar sama dengan negatif 2X tolak 1/2X. Dan saya dapat 11 tolak 6. Jadi di sini saya perlu selesaikan untuk carikan X. Dan negatif 2 tolak 1/2 tu saya akan dapat dulu negatif 2 1/2X. 11 tolak 6 tu saya dapat 5. Selepas tu saya pindahkan tolak tu ke sebelah. Saya akan dapat 2 1/2X sama dengan 5. Dan saya perlu tukarkan pecahan atau nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Jadi darab tambah, saya dapat 5/2X sama dengan 5. Dan saya perlu pindahkan nombor ini ke sebelah. Daripada darab tu pindah ke sebelah jadi bahagi. Dan anda perlu tahu, kalau kita bahagikan nombor ini, kita perlu tukarkan kepada darab dan terbalikkan pecahan di belakangnya. Sekarang kita perlu pemudahkan ni. X kita dapat 2. Selepas kita dapat X2, kita perlu carikan untuk Y. Dan carikan Y sebenarnya senang saja. Kita ganti masuk ke mana-mana saja. Jadi saya boleh gantikan X sama dengan 2 ke 1. Jadi Y sama dengan negatif 2 darab 2 tambah 11. Jadi negatif 4 tambah 11 dapatnya 7. Jadi mereka akan bersilang di koordinat mana? Iaitu 2, 7. Jadi ini adalah bersilangan mereka. Jadi nak carikan titik persilangan tu sebenarnya kita hanya perlu selesaikan persamaan linear serentak tu lah.
Kalau dia sudah susun dalam bentuk Y sama dengan, jadi kita sebenarnya boleh gunakan kaedah penghapusan, iaitu kita tolakkan sahaja. Dan kalau anda tidak mahu gunakan penghapusan, anda juga boleh gunakan penggantian. Sebab Y sama dengan Y sudah, anda sebenarnya boleh gantikan Y itu dengan persamaan yang satu lagi. Ya, jadi dua-dua cara tu boleh digunakan. Asal anda carikan titik koordinat tu dengan betul. Jadi begitulah jenis-jenis soalan yang biasa kita akan temui untuk 7.2 ini, iaitu garis lurus selari dan juga garis lurus serenjang. Biasanya soalannya tak banyak beza lah. Cuma bezanya adalah sama ada titik koordinat diberi atau persamaan diberi sahaja. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua untuk memahami 7.2 ni, dan saya akan hasilkan lagi 2 video untuk bab ini untuk menerangkan topik-topik yang seterusnya. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi.